Assalamualaikum dan selamat pagi. Pantau Kerajaan Baru bersama dengan saya Fahmi Izzuddin, dan sememangnya pelbagai isu yang telah kita perbincangkan dalam Pantau Kerajaan Baru sebelum ini. Namun fokus kita pada pagi ini, pada jam ini sebenarnya adalah melibatkan sektor pendidikan negara. Dan apabila kita bercakap tentang sektor pendidikan negara, banyak sebenarnya isu-isu yang terlibat. Namun pada jam ini sebenarnya kita ingin melihat kepada sektor pendidikan tinggi negara. Apa isu yang ada sebenarnya, dan tumpuan serta konotasi perbincangan kita pada hari ini terarah kepada isu silibus pendidikan negara yang silibus pendidikan tinggi negara yang tidak setimpal ataupun tidak selari dengan keperluan industri. Dan sememangnya saya tidak keseorangan pada jam ini. Saya bersama dengan Profesor Dato' Insinyur Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur, Naib Chancellor Universiti Malaya. Assalamualaikum dan selamat pagi, Datuk. Assalamualaikum Fahmi, terima kasih menyebut saya. Ya, Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya pada pagi ini. Saya tahu Datuk pun busy dengan pelbagai jadual event dan sebagainya. Namun Datuk, kita punya perbincangan hari ini merupakan satu perbincangan yang cukup kritikal sebenarnya, kerana ia melibatkan keterhubungan antara institusi pendidikan dan juga permintaan industri, juga melibatkan ekonomi juga. Jadi kita ingin terus buka meja perbincangan kita pada pagi ini melihat kepada keperluan semasa dia, Datuk. Kita nak tahu sebenarnya wujud ataupun tidak isu silibus pendidikan IPT negara ini tidak selari dengan keperluan industri. Baik Fahmi, terima kasih atas soalan yang cukup baik itu. Pertamanya saya melihat ia adalah isu expectation. Industri mempunyai ekspektasi yang tersendiri, dan universiti yang melahirkan graduan untuk industri ini juga mempunyai expectation yang berbeza. Dan kalau kita bercakap dengan lain-lain sektor industri, kita akan nampak ada perbezaan expectation tersebut tentang kualiti graduan yang dihasilkan. Walaupun bagaimanapun, kalau kita menyorot tentang bagaimana silibus universiti ini dibuat sebagai contohnya. Silibus kalau di Universiti Malaya lah saya ambil contoh ya. Dan saya percaya ianya sama dengan universiti lain juga kerana kami dikawal selia oleh MQA. Tiap silibus program itu dalam masa 3 hingga 5 tahun akan mengalami proses apa yang dipanggil curriculum review. Contoh, maknanya kalau universiti ingin merubah kurikulumnya, dia perlu mengambil kira pandangan stakeholder. Stakeholder ni termasuklah alumni-nya, termasuk industrinya, termasuk para pelajarnya, mak ayah, dan juga daripada pandangan pakar luar negeri yang kebiasaannya diambil daripada pakar-pakar universiti terkemuka di dunia. Barulah jawatankuasa pengajian akan membuat persidangan dan berbincang, lalu lahirlah silibus baru yang bersesuaian untuk masa depan, untuk 5 tahun, 6 tahun akan datang, bukan untuk semasa, untuk keperluan akan datang. Jadi saya lihat proses itu sudah cukup cermat. Cumanya expectation saya sebut tadi, industri pelbagai. Universiti tidak boleh membuat silibus hanya untuk industri-industri khusus sahaja, kerana industri di Malaysia sangat luas dan pelbagai. Jadi sebagai contoh, kalau di Universiti Malaya, untuk memastikan bahawa silibus pengajaran kami sesuai untuk industri, kami telah membuat polisi di mana 15% daripada konten pengajaran lebih kurang 14 minggu sepanjang 42 jam, 15% daripadanya sekitar 8 jam begitu mesti diajar oleh orang industri. Jadi ini antara cubaan kami ataupun usaha untuk memastikan bahawa relevansi ada dalam kita mengajar pelajar-pelajar universiti. Jadi contoh tahun lepas kita ada 350 industri yang datang dan mengajar di Universiti Malaya untuk 300 program undergraduate dan juga postgraduate. Ya, baik, Prof. Jika kita mungkin akan sambung perbincangan kita sebentar saja lagi, kerana kita perlu untuk berehat seketika dan kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dan kita masih lagi dalam perbincangan mengenai dengan silibus institusi pendidikan tinggi negara, dan Prof melihat kepada keperluan semasa. Jika memang ada isu silibus yang terkebelakang ini, bagaimana kita ingin membawa pembaharuan silibus di IPT ini demi memenuhi keperluan industri semasa, Prof? Ya, keperluan
untuk kita melihat silibus ni suatu yang serius dan suatu yang benar-benar penting untuk universiti untuk melihat dan membuat pembaikan. Universiti mempunyai kaedah untuk buat curriculum review ni. Seperti saya sebut tadi, 3 hingga 5 tahun. Setiap universiti akan melihat semula programnya dan memastikan programnya relevan untuk masa depan 3 hingga 5 tahun akan datang. Jadi prosesnya telah ada dan prosesnya begitu serius di mana pihak universiti mesti mengambil kira pandangan stakeholders, ya, termasuk pihak industri, alumni, mak ayah, pandangan pakar luar negeri dan sebagainya untuk membina sebuah kurikulum yang baik. Cumanya apa yang saya kira universiti perlu berhati-hati ialah memastikan proses itu dipatuhi secara rigid, ya. Tidak boleh kita bermudah-mudah dalam buat curriculum review. Kadang-kadang syarah kita ada isu bila buat curriculum review, dibuat di peringkat jabatan kadang-kadang. Jadi di situ perlu pihak universiti memantau. Untuk Universiti Malaya sebagai contohnya, sebenarnya daripada program ELITE yang saya sebutkan. ELITE ini bermaksud Experiential Learning with Industry and Technocrats at Universiti Malaya. 15% program pengajian mesti diajar oleh pihak industri. Setakat ini ada saya sebut 350 industri yang datang mengajar 15% daripada konten silibus kita. Jadi ini antara cara untuk pihak universiti memastikan kerelevanan konten pengajaran itu dan relevan dengan pihak industri. Cumanya saya kira yang penting di sini ialah pihak industri tidak boleh meletakkan expectation yang terlalu tinggi. Sebagai contohnya kalau dia dalam automotif, dia nak make sure sepatutnya graduan ni semua faham tentang automotif seperti yang diharapkan. Kita di universiti mengajar dan memastikan graduan beroleh knowledge yang umum. Walaupun fleksibel tetapi sifatnya umum. Saya rasa ini penting supaya pihak industri juga terlibat di dalam memastikan bahawa graduan yang keluar dari universiti diberikan latihan yang secukupnya untuk dia boleh melaksanakan tugasan di industri tersebut. Jadi kita nak harap pelajar yang keluar daripada industri ini khusus untuk satu-satu industri, saya kira itu sesuatu yang tidak wajar sebenarnya kerana industri banyak dan pelbagai. Takkan nak dikata hanya untuk industri tertentu kan? Itu tidak boleh dilaksanakan di peringkat universiti. Jadi universiti peranannya melaksanakan flexible teaching and flexible curriculum. Itu benar dan itu betul. Tetapi ianya barangkali tidak akan sampai ke tahap yang industri perlukan seolah-olah orang tu dah bekerja 2-3 tahun kat industri. Tak boleh begitu. Sebagai contohnya, saya ambil sebagai contohnya katalah software, design software. Design software dalam market ni ada banyak. Jadi industri kata, pelajar kita tak tahu tentang design software yang tertentu. Kita tak boleh ajar hanya satu software sahaja. Kita ajar general software sebagai contohnya kan. Bukan hanya untuk keperluan industri spesifik sahaja. Jadi saya ingat expectation itu kena wajar dan perlu diturunkan supaya pihak industri tidak kecewa apabila graduan yang keluar itu mungkin tidak 100% faham tentang industri tersebut. Kalau dianya mempunyai daya fikir, kemampuan dan skill yang diperlukan, saya kira itu sudah memadai. Dan industri mempunyai tanggungjawab untuk melatih, seterusnya melatih dan membimbing graduan ini untuk boleh berfungsi seperti yang diharapkan di sektor industri tersebut. Ya, baik Datuk. Jika begitu, bagaimana subjek-subjek yang bersifat umum dalam pengajian di universiti ini dapat orang kata membuka ataupun merapatkan kolerasi antara institusi pendidikan dan juga pihak industri? Ya. Inilah the matching. There is a mismatch in some areas, betul. Saya tidak nafikan. Dan industri dan universiti sekarang ini telah banyak berbincang, banyak kolaborasi dalam pelbagai research. Sekarang ini kita bercakap tentang teaching and learning, PMP, pengajaran dan pembelajaran. Dan ini satu sektor yang saya rasa perlu sangat untuk industri terlibat, bukan hanya dalam research dan pembangunan penyelidikan sahaja. Tapi dalam teaching and learning ni, penglibatan industri sangat perlu. Jadi bukan hanya di peringkat membuat kurikulum, tetapi juga dalam pengajaran. Kalau boleh, industri wajar sangat datang dan berkongsi supaya pendedahan ini berlaku. Jadi bagaimana kita nak make sure adanya mismatch ini, gap ini dapat dikecilkan. Dalam konteks Universiti Malaya, again saya tidak boleh bercakap untuk pihak lain, tetapi pengalaman kami ataupun apa yang dibuat Universiti Malaya, bermula tahun lepas kita telah fleksibelkan education.
Apa maksudnya itu? Maksudnya ialah pelajar-pelajar dalam kita ada 80 undergraduate program. Kita bermula dengan 26 undergraduate program dulu, sarjana muda ya. Di mana pelajar-pelajar dalam 26 program ni boleh mengambil major, double major. Maksudnya ada 2 major ataupun major minor berdasarkan kepada minat pelajar masing-masing. Mereka boleh memilih semester ketiga nanti mereka kata okey saya nak ada double major dalam, saya sekarang ni buat sains, katalah kimia ya. Saya ambil sarjana muda kimia. Saya nak ada double major dalam ekonomi sebagai contohnya. Boleh. Pelajar boleh ada 2 double major. Tujuan ini dibuat supaya pelajar-pelajar dapat menggunakan minat dia dan kelebihan dia untuk mengembangkan ilmu tadi. Bukan hanya satu bidang tetapi pelbagai bidang. Sama ada interdisiplin, sama ada contoh chemistry dengan fizik sebagai contohnya. Itu inter, dalaman fakulti itu, ataupun intra, antara dia dengan fakulti yang berbeza. Jadi kita menggalakkan flexible education ini untuk memastikan graduan kita holistik sifatnya berdasarkan minat dia. Kadang-kadang minat dia pelbagai. Dia minat untuk fokus dalam management sebagai contohnya, tapi dia ambil juga subjek law. Jadi dia boleh ada double major, ataupun dia tak nak ambil sampai double major, dia boleh ambil major minor. Maknanya sekadar 25 kredit begitu untuk dapatkan minor. Jadi ini telah dilaksanakan. Tujuannya tak lain tak bukan untuk graduan yang keluar nanti, dia lebih versatile, kan? Lebih luas ilmunya dan kemampuan dia untuk menyertai mana-mana bidang industri itu lebih luas dan lebih besar lah. Itulah tujuan apa yang dibuat oleh Universiti Melaya untuk para pelajar kami lah. Dato', secara amnya dari segi perspektif IPT negara, mungkin dia menimbulkan persoalan jika isu ini sememangnya ada. Persoalannya, adakah kita kekurangan tenaga pakar yang mempunyai hubungan erat dengan pemain industri? Adakah ia menjadi faktor kepada kurangnya pembangunan dalam silibus pengajian graduan atau macam mana? Saya tidak fikir kita tidak punya cukup kepakaran. Saya fikir negara mempunyai tenaga pakar yang pelbagai dan dalam pelbagai bidang. Mereka telah dilatih, telah ditrain. Kalau tenaga pakar itu datang daripada universiti dan juga daripada industri sebenarnya. Daripada universiti, kebanyakan daripada para pensyarah mendapat pendedahan di luar negeri sebagai contohnya. So kepakaran itu ada. Cuma mungkin kepakaran dalam industri tak ramai yang ada. Persentasenya yang pernah mempunyai pengalaman di industri barangkali sedikit kurang. Tetapi usaha-usaha telah dibuat secara serius di peringkat universiti untuk memberikan pendedahan kepada para pensyarah ini. Bukan hanya berteori semata-mata, tetapi kita ingin melihat mereka ada pendedahan di peringkat industri yang mereka ceburi lah, ya, bidang yang mereka ceburi. Sebagai contohnya, kalau di Universiti Melaya, seorang pensyarah itu digalakkan dalam sabbatical leave dia. Lepas 3 tahun dia dapat 5 bulan ataupun lepas 5 tahun dia dapat 9 bulan cuti sabbatical. Kita memastikan dan menggalakkan mereka untuk pergi ke industri dalam bidang mereka. Itu contohnya lah. Dan juga apabila mereka melaksanakan kajian, even undergraduate thesis contohnya, final year project, kita bawa industri masuk ke dalam. So program final year project itu adalah bersama dengan industri supaya ada seorang supervisor di Universiti Melaya, ada juga seorang supervisor di industri. Jadi pelajar-pelajar akan mendapat pendedahan ini. So kita usaha sedaya upaya untuk pelajar mendapat pendedahan sebanyak mungkin, pendedahan industri. Pelajar pada tahun ketiga, cuti semester panjang itu, mereka akan pergi buat internship di industri pilihan mereka berdasarkan kepada kepakaran masing-masing lah. Ini juga dibuat. Saya ingat semua universiti ada. Jadi ada yang 2 bulan, ada yang sampai 6 bulan pun ada. Jadi ianya bergantung kepada silibus pengajian masing-masing lah. Ya. Jadi usaha-usaha telah dibuat untuk mendedahkan. Jadi kalau kata pakar, saya rasa dan yakin kepakaran itu cukup. Cumanya bagaimana kepakaran ini dapat kita dekatkan. Saya rasa itulah cabaran paling besar untuk mempertemukan. Pertama, mengenal pasti siapa pakar itu. Yang keduanya, membawa pakar itu ke dalam universiti. Dan sekarang ini banyak dibuat dalam bentuk adjunct professor sebagai contohnya. Part-time teaching professor sebagai contohnya. Jadi ini semua usaha-usaha dibuat untuk mendekatkan akademia dan industri supaya kepakaran di industri juga dapat dimanfaatkan
di universiti. Sebab nak harapkan universiti ada semua kepakaran mungkin agak terbatas dengan warren pejawatan dan sebagainya, tetapi industri boleh memainkan peranan besar dalam membantu dan juga memberikan support kepada akademia supaya symbiotic relationship ini antara universiti dan industri dapat kita kembang suburkan. Tak boleh harap satu je. Kita nak graduan datang keluar kerja dengan kita, orang industri, tapi kita tak berperanan. Kita tunggu saja. Kan, dipanggil tak datang sebagai contohnya. Itu contohlah. Tapi setakat ini saya lihat industri cukup responsif. Kita panggil, mereka memberikan bantuan, mereka datang, kita minta problem yang mereka hadapi di industri untuk dibawa ke universiti untuk kita selesaikan bersama, dibawa dan in fact industri tertunggu-tunggu sebenarnya. Jadi kita di pihak akademia mesti melebarkan jaringan kita dengan pihak industri ini. Jadi kalau kita tak boleh bekerja dalam kelompok kita saja in silo, kalau tidak industri akan sentiasa terpisah dengan akademia. Jadi ia adalah memerlukan dua tangan untuk bertepuk lah, pihak industri dan pihak universiti perlu sama-sama sebenarnya reaching each other. Jangan harap satu pihak je lah. Dua-dua kena memainkan peranan ini. Ya, Dato', mungkin soalan yang berikut dan ke depan ini kita melihat kepada senario dapatan yang saya dapati juga daripada media sosial. Kita melihat dari perspektif contohnya seperti kursus pengajian perniagaan, bidang perniagaan yang merangkumi pelbagai subjek dari pelbagai bidang dalam sesuatu kursus itu, seperti contohnya kos International Business yang mempunyai pelbagai cabang subjek di dalam kursus tersebut. Dan ada beberapa pelajar menganggap bahawa subjek tertentu itu tidak mempunyai kaitan dengan kursus tersebut, ataupun mungkin boleh mencabar kebolehpasarannya, ataupun mungkin boleh membantutkan minat mereka itu untuk belajar dalam suatu kursus itu, dalam masa yang sama perlu mempelajari subjek-subjek yang dianggap remeh bagi mereka. Jadi bagaimana sebenarnya isu pelbagai subjek di dalam sesebuah kursus itu boleh menjamin kebolehpasaran graduan untuk memilih industri pilihan? Kerana adakah kerana tiada pengkhususan sesebuah sektor di dalam kursus tersebut menyebabkan kebantutan terhadap perancangan yang responsif daripada universiti kepada industri? Okay, it's a very good question, Cik Fahmi. Pertamanya, kalau kita lihat sebagai contoh tadi yang disebut kursus perniagaan ataupun bisnes. Kursus bisnes ni kita cover kind of broad range of subjects. Sama ada finance and business, accounting, even management dan juga entrepreneurship sebagai contohnya. Itu antara asas subjek yang perlu diajar. Jadi it's very broad. Jadi tak semua yang relevan dengan certain industri. Kita faham yang itu. Sebab itu di universiti ni, normally sarjana muda ni it is a kind of broad base. Sebab kita pun tidak boleh menganggarkan dengan tepat selepas 4 tahun pelajar keluar, apakah industri itu akan berkembang ataupun menguncuk sebagai contohnya. Mungkin industri lain yang berkembang. So, because of uncertainty ini, maka kebanyakan universiti is going to go broad, walaupun ada pilihan pelajar untuk double major ataupun major minor tadi. Namun, normally dalam undergraduate program ini, kerana broadnya itu, pelajar-pelajar akan mendapat knowledge yang umum, dan kebanyakannya pengkhususan akan berlaku secara spesifik apabila dia nak buat master. Sebab itu kita ada master in finance, master in business administration, MBA sebagai contohnya kan, master in entrepreneurship sebagai contohnya. Kerana ia adalah pengkhususan. Jadi selepas general dia akan pergi kepada scoping yang lebih menjurus kepada minat dan keperluan industri itu. Jadi untuk undergraduate ataupun sarjana muda, untuk mengkhusus kepada certain bidang ilmu tertentu saja, saya fikir ianya satu yang sangat bukanlah berbahaya, tapi berisiko tinggi. Kita lihat beberapa tahun yang lepas, sektor oil and gas kan telah mengalami pengucupan yang cukup ketara, walaupun sekarang telah naik balik. Tapi maknanya ada masalah di situ sekiranya bayangkan program kita begitu sekali mengkhusus kepada oil and gas saja, for example. Mungkin keluarnya pelajar tersebut pada tahun tersebut, industri itu menguncuk. Jadi itu jadi masalah kepada pelajar untuk mendapatkan kerja. Sebab itu universiti lebih turunkan risiko ini dengan mengambil pendekatan kita broadkan sarjana muda ini dan
dengan adanya elemen major minor tadi, pelajar-pelajar yang mempunyai minat yang tertentu ataupun being sponsored by certain company sebagai contohnya, tidak boleh mengkhususkan berdasarkan minat masing-masing. Jadi kita buat teknik tersebut kerana kita terpaksa kita di universiti ini perlu memberikan manfaat kepada seluas-luas industri yang ada di negara kita lah. Dia tidak boleh kepada satu-satu industri tertentu. Nanti kan industri lain akan marah pula kalau kita hanya mengkhususkan kepada industri satu atau dua begitu saja. Sedangkan negara sedang menuju kepada kepelbagaian industri-industri teras. Kalau kita tengok RMK12 sebagai contohnya, RMK12 meletakkan beberapa teras penting. Dan universiti dalam alignment kita untuk membuat silibus, pembaruan silibus ini, kita mengambil kira faktor-faktor ini. Di manakah RMK12-nya, ke manakah polisi-polisi kerajaan, contohnya industry forward, IR 4.0 sebagai contohnya. Itu memberikan alignment kepada universiti, ke mana direction negara dan as broad as possible lah. Tapi dengan direction yang telah digariskan oleh kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12 dan juga polisi-polisi yang pelbagai yang telah dibuat oleh kerajaan. Ya, baik Datuk. Ini pula senario dari sudut perisian dan teknologi. Senario yang saya rasa mungkin dekat di hati Datuk yang juga merupakan alumni kejuruteraan. Jadi melihat kepada beberapa ciapan di media sosial yang saya lihat baru-baru ini, beberapa IPT di Malaysia masih lagi pakai Arduino. Manakala di negara jiran seperti Indonesia, IPT mereka sudah pun menggunakan STM dan Raspberry Pi bagi mempersiapkan graduan mereka untuk memenuhi keperluan industri kejuruteraan yang lebih advance. Jadi persoalannya di sini, mengapa kita tidak mengikut jejak negara jiran? This is very specific technology. You're talking about, maknanya tentang microcontroller. Contoh macam kita bercakap tentang tools ya. Bila kita bercakap tentang Arduino dan juga Raspberry Pi ataupun STM, dia adalah tools. Arduino ni dia adalah microcontroller. Raspberry Pi dia lebih kepada microprocessor. Kita di universiti sebenarnya mengajarkan konten ini. Sebagai contohnya, kalau kita tengok di mechanical engineering tahun kedua dalam subjek mekatronik, ada diajar tools ini. Jadi itu adalah perkakasan. Kita kena mengajar the general knowledge dan juga kita mengajar juga perkakas-perkakas ini. Jadi pelajar di tahun 2 dapat belajar dah. Jadi kita memang pakai sangatlah Raspberry Pi 4, 4.0, Raspberry Pi 4 for example kita guna. Begitu juga dengan STM 3.2 kita pakai juga untuk pelajar electrical, biomedical dalam subjek engineering design kita tahun kedua. Kebanyakannya tahun kedua. Kalau electrical, microprocessor dan microcontroller subjek kita ajar juga. Jadi mereka kebanyakannya menggunakan tools-tools ini pada tahun ketiga dalam subjek IDP ni, Industrial Development Program ataupun capstone project yang kita buat. Dan juga final year project. Jadi memang banyak digunakan kerana harganya murah. Jadi bukan kita ikut Thailand tapi memang di universiti, kalau di Universiti Melaya sangat banyak digunakan termasuk di IT faculty. FXKTM, Fakulti Sains, Teknologi dan Maklumat itu diajar. Malah kita ada special lab yang kita bangunkan untuk penggunaan semua microcontroller dan microprocessor yang disebutkan tadi, iaitu Arduino dan juga Raspberry Pi dan STM juga. Jadi memang pakai sangatlah, dan pelajar-pelajar kita sangat berupaya untuk menggunakan semua tools-tools ini dengan aplikasi kepada projek tahun 3 dan projek tahun 4 mereka. Jadi kita tak ketinggalan lah insyaAllah Encik Fahmi berbanding dengan universiti-universiti di Thailand. Cuma saya tak pasti dalam sosial media tu merujuk kepada universiti mana, tapi dalam konteks Universiti Melaya ianya adalah sebahagian daripada perkakasan yang kita gunakan untuk mendidik pelajar-pelajar kita. Ya, mungkin sebab melihat kepada orang kata rintihan daripada pelajar-pelajar di media sosial bercakap mengenai bagaimana terkebelakangnya silibus mereka berbanding dengan silibus negara jiran. Datuk, ada juga pakar berpendapat bahawa sistem pendidikan tinggi negara ini terkebelakang kerana masih berteraskan industri pembuatan dan kilang, sedangkan kebanyakan spektrum itu sudah mengecil dan syarikat besar bukan lagi pemain utama industri. Manakala tumpuan pada
pada hari ini adalah mengenai perkembangan industri digital. Jadi bagaimana IPT di Malaysia boleh memperkasakan dan mengarus perdanakan pengajian digital yang kiranya mendapat permintaan tinggi dari industri? Apa yang disebut sangat betul. Kita melihat di manufacturing sector dalam GDP kita telah menguncup satu ketika dulu, 10 tahun yang lalu kita menjejaki 40% sektor pembuatan ini menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar. Pada sekarang ini dah tinggal lebih kurang 21 fluctuate dengan 21 hingga 22% begitu. Jadi sektor servis sedang mengembang lebih daripada 50% GDP. Jadi apa yang disebutkan itu sangat tepat, dan di peringkat universiti, the way we respond kepada keperluan semasa ini, kita melihat the manufacturing industri pembuatan ini, walaupun dia semakin mengecil dari segi persentasenya, tapi dari segi jumlah GDP-nya, dia sebenarnya meningkat. Jadi peningkatannya tidak setara dengan servis lebih banyak meningkat. Itu betul lah. Cuma ia penting kerana investment daripada luar masih lagi datang ke negara kita, dan kita masih memerlukan tenaga pakar dalam sektor pembuatan ini. Cumanya teknologi level itu sahaja perlu dipertingkatkan supaya ianya hanya bukan bertumpu kepada assembly industry. Yang sekarang ni electrical electronic industry banyak menumpu kepada assembly, pemasangan kan, kerana mengambil kira kita punya insentif, kerajaan insentif yang banyak, dan juga tenaga kerja kita yang skill dan semi skill yang tadi, dan agak relatif murah berbanding dengan negara maju. Jadi mereka datang ke sini. Antara faktornya ada banyak faktor lain yang ada. Jadi bagaimana universiti respon? Universiti respon antaranya ialah dengan menumpukan lebih kepada subjek-subjek yang berkaitan dengan e-commerce, dengan IR 4.0, dan hatta kita telah introduce program-program baru, contohnya Masters in Data Science sebagai contohnya, Masters in Cyber Security, kerana ada keperluan kepada elemen-elemen itu. Masters in Artificial Intelligence telah ada di universiti sebagai respon kita kepada keperluan negara itu. Jadi mungkin rate-nya ataupun kadarnya tidak secepat yang diperlukan oleh industri. Contohnya data science, kan. Keperluan kepada banking industri sangat-sangat besar. Yang tiba-tiba memuncak dengan ledakan teknologi maklumat ini. Jadi kadang-kadang universiti pun tak sempat untuk memenuhi keperluan pasaran tersebut. Jadi itu saya tidak bersifat apologetik. Saya kira itu cabaran kepada kami pihak akademia untuk memastikan keperluan itu dapat dipenuhi. Ya. Baik Datuk, betul kemajuan silibus universiti itu sangat penting dan dapat menyumbang kepada peningkatan permintaan industri pada masa akan datang. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Datuk Insinyur Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur, Naib Chancellor Universiti Malaya, di atas perkongsian itu sebentar tadi. Dan terima kasih kepada anda kerana menonton Pantau Kerajaan Baru. Saya Fahmi Izzuddin. Assalamualaikum dan salam hormat.